Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat pengurusi Masjid Putra Heights yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini meneruskan pengajian kita kitab Tuhfatur Raghibin. Tuhfatur Raghibin, hadiah bagi orang-orang yang berharap, yang suka mengaji. Lebih kurang itulah. Apa dia kata? Al-Imam Al-Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Faslul Awwalu qala Mu'alif rahimahullah, Al-Faslu Al-Awwalu, fasal yang awal, fi haqiqatil imani, pada menjelaskan hakikat iman. Jadi kita nak bahas tentang hakikat iman. Ni dulu dah pernah jelaskan, tapi dalam kitab ni dia lebih terperinci dan menjadi bukti bahawa ini pegangan ahli sunnah wal jamaah, di kalangan ahli sunnah jamaah dari di Nusantara dari zaman dulu sampai sekarang, ini pegangan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Apa dia kata? Ketahuilah hai penuntut, bahawasanya hakikat iman pada lughah, maksud dia hakikat iman mengikut bahasa. Kalau laras bahasa, apakah yang dimaksud dengan al-iman? Iman tu apa secara bahasa? Iaitu tasdiq, membenarkan. Yang maksud tasdiq tu membenarkan. Membenarkan, mengiyakan, mengkonfirmkan, membenarkan sesuatu. Sama ada yang dibenarkan itu Nabi atau lainnya. Jadi secara bahasa, iman tu maksud dia membenarkan secara mutlak. Apa sahajalah. Contoh dia, I believe in you. Bahasa Inggeris dia senang. I believe in you. So kita membenarkan dia, kita percaya dia. Atau kita kata, kau mesti boleh buat, aku percaya engkau. Itu dalam bahasa Arab. Anta tastati, ana u'minu bika, anta tastati. Contoh dia. Ana u'minu bika bi annaka tastati an taf'ala kadza wa kadza. Aku percaya, aku membenarkan, I believe in you, that you be able, engkau boleh atau mampu untuk melakukan begini, misalan dia. Itu secara bahasa al-iman. Tak kisahlah apa saja. Al-imanu bin Nabi, percaya, membenarkan pada Nabi. Maksud percaya, membenarkan. Bukan hanya percaya tapi tidak membenarkan. Iblis laknatullah, dia tahu Allah tu Esa. Dia kenal Allah. Dia dulu kan beriman. Dia tahu Nabi Muhammad itu memang benar. Dia tahu Nabi Adam itu adalah Nabi yang dicipta oleh Allah. Dia tahu. Tapi dia tak membenarkan. Dalam erti dia tidak percaya. Dia percaya tapi dalam erti dia tidak taat, dia tidak obey, dia tidak iz'an. Bahasa Arab tu iz'an, tidak patuh. Kerana hasad dengki dia itu lebih membara. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adapun hakikat iman pada syarak menurut pendapat para ulama muhakkik. Muhakkik itu maksud dia yang ahli tahqiq, yang lepas mengkaji dan mengetahui hakikat. So hakikat iman menurut syarak, maksud istilah syarak. Apa dia maksud dengan istilah syarak? Jadi kita di dalam membaca nusus, nas, istilah umum atau ulama ataupun bidang tertentu, itu kena bagi makna yang betul. You cannot, ini patut diletak makna bahasa, kita letak makna istilah. Tak betul. Ini harus dimaknai dengan makna istilah, kita pergi letak guna laras bahasa suka hati kita, pun tak betul.
Semuanya ada tempat dia, tuan-tuan. Saya bagi contoh. Dalam Al-Quran Allah berfirman, aqimus salah, dirikanlah solat. Kalau kita tak terikat dengan kaedah usul fiqh, kaedah mantik, kaedah cara memberi takrifan yang betul, maka betullah liberal. Dia akan kata apa? Solat tu tak diperintahkan oleh Allah, itu hanya buatan manusia. Dia sampai macam tu. Ni golongan liberal di Indonesia pernah. Sebab apa? Bila kita berhujah, Allah berfirman, aqimus solah, dirikanlah solat. Dia kata, cuba kau buka kamus. Solat, apa maksud as-solat? Solat tu apa maksudnya? Sod, lam, alif, tak marbutah. Kalau kau mau buka kamus, memang ditulis ai doa. Makna lughawi bagi solat itu doa. Akhirnya dia memberi makna aqimus solah, dirikanlah doa. Dia kata yang wajib tu Allah perintah dirikan doa je. Sebab tu dekat agama Kristian, agama Yahudi pergi dinding, the wall tu kan, dinding dekat Solomon Temple tu, pergi itu cara solat dia lah, dia kata. Tengok orang Kristian pergi gereja, mana dia sujud, dia rukuk, dia apa, tak, dia berdoa lah, itulah solat. So dia kata ini yang buat ni manusia ni, ulama. Ini golongan liberal lah cakap, bukan saya. Orang salah faham. So itu yang terjadi. Kita berhujah tak boleh pakai letak makna je. Oh, buka kamus, letak makna aqimus solah, doa. Oh, ni bukan solat. Suka hati. Kerana yang dibaca itu Al-Quran, maka dia adalah solat menurut laras syarak. Sekalau dia menurut laras syarak, maka dia kena diberi ikut laras syarak. Apakah solat menurut laras syarak? Adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. So tak boleh berpindah kepada makna bahasa, tak betul. Tak boleh berpindah kepada makna uruf, tak betul. Tapi kena dikhususkan, ditentukan dengan makna syarak. Kerana itu ketentuan yang dimaksud oleh syarak adalah makna syarak. Begitu juga perkara yang lain, istilah yang lain. Ada kaedah, tak ada dalam syarak, ada dalam bahasa, yang namanya kalimat bahasa Arab, ada dalam bahasa, tapi tidak ada di dalam syarak, kerana syarak tidak membawa istilah tersebut. Kan? Nak kata laras syarak kena dah dibawa oleh syarak, tapi syarak tidak mendatangkan makna tersebut, takrifan tersebut. Jadi dilari ke mana? Kalau laras bahasa tak boleh, laras syarat tidak ada, maka dia tinggal laras uruf. Uruf itu apa? Mengikut adat. Adat ni ada dua. Adat umum, adat khusus. Bukan adat pepatih, adat itu bukan. Adat ini kebiasaan society. Society umum means orang semua tanpa mengenal kepakaran dan lainnya, itu yang difahami. Berbeza dengan laras bahasa. Atau menurut adat khusus, golongan tertentu memiliki makna tersebut. Saya bagi contoh. Perkataan dabah dalam bahasa Arab. Dabah dalam bahasa Arab secara bahasa menunjukkan binatang yang melata. Itu dabah. Dabah ni binatang yang melata secara bahasa. Tapi bila orang Arab sebut tentang dabah, dalam kitab sebut tentang dabah, dia guna laras adat umum. Maksudnya binatang yang berkaki empat, four-legged animal. Apa maksud binatang yang berkaki empat? Kambing, lembu, kan? Kambing, lembu, kuda, unta, kerbau. Nah, ini semua.
Jadi nama dia dabah. So bila dia kata wajib kita membayar zakat sekiranya kita memiliki binatang dabah, maksud binatang yang 4 kaki tadi. Maaf. Binatang yang memiliki 4 kaki tadi, itu nama dia dabah, 4-legged animal. Ini yang dimaksudkan dengan adat umum. Tak kisahlah orang Arab secara umum bila dengar dabah, maksud dia itulah dia, kambing, lembu, semua tu, unta, kerbau. Hadirin wal hadrah hafizakumullah. Tapi ada pula apabila istilah itu dipakai oleh kelompok tertentu, kepakaran tertentu yang dikenali oleh ahlinya, tak kisah besar atau kecil, maka dia kena dikembalikan kepada ahli tadi. Contohnya dalam ilmu nahu. Nahu ni kepakaran. So siapa yang ahli nahu? Yang ahli nahu dia akan faham. Bila dia sebut al-fa'il, kitab nahu sebut al-fa'il, tuan-tuan tak boleh pakai suka hati. Al-fa'il secara bahasa orang yang berbuat, bagi makna orang yang berbuat. Tak boleh. Sebab apa? Istilah fa'il yang dimaksud dalam kitab tersebut adalah menunjukkan erti khusus, adat khusus, golongan tertentu, iaitu ahli nahwu. Ahli nahwu bila sebut fa'il, mereka bermaksud tentang apa? Isim yang dibaca rafa', yang jatuh setelahnya fa'il. Tiba-tiba ada orang baca, dia pergi kona habis, dia nak benda lain. Oh, mana boleh macam tu? Maka samalah juga dalam kitab-kitab. Saya bagi contoh yang paling mudah yang hari ini tengah panas, iaitu istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak datang daripada istilah syarak. Maksudnya kalau kita telusuri dalam syarak Al-Quran dan Sunnah, tidak pernah digunakan. Tak ada istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sunnah ada, kan? Sunnah ada, jamaah ada, solatul jamaah, tapi dia dengan makna yang tertentu yang lain. Cuma istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah dipakai oleh ulama yang datang setelah baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dihidupkan oleh ulama pada kurun ke-4 Hijriah atau 3-4 Hijriah, tepatnya 4 Hijriah. Dibawa oleh ulama-ulama yang mengikuti mazhab Al-Imam Abil Hasan Al-Ash'ari dan Abi Mansur Al-Maturidi untuk mendefinkan ini mereka pada waktu itu. Kerana golongan Mu'tazilah dia tak dikenal sebagai Ahlu Sunnah. Bukan labeling, tapi mereka memanggil diri mereka Ahlu Tauhidi wal Adali. Maka yang mengikuti perjuangan Abul Hasan Al-Ash'ari, mereka dikenal dengan istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari atau muridnya, dia ada kitab nama dia Risalatun ila Ahli Saghar. Risalah yang dihantar kepada Ahli Saghar. Nama lain bagi risalah tersebut dipanggil Risalati Ahli Sunnati wal Jamaah. Termasuk yang terawal memakai istilah Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka istilah itu sudah menjadi istilah yang dipakai mengikut laras adat khusus. Bila orang yang pakar dalam bidang akidah, ilmu agama yang berbidang ilmu kalam, al-firaq, sektarian, kajian sektarian dan lain-lain, maka dia otomatik dia tahu bila sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti ini yang dimaksud mengikut laras huruf yang khas. Boleh tak tiba-tiba kita datang, kita nak pakai, kita ambil istilah tersebut, kita curi, lepas kita tendang pemilik dia? Mana boleh. Boleh tak ada istilah dalam perubatan, lepas tu kita sengaja datang ambil, kita curi, kita bagi makna kita? Doktor, what you said for me is not that. I want to change it. Nak tukar istilah ni,
Maksud dia macam ni, bukan maksud macam tu. Tak boleh lah. Kerana itu bidang kepakaran dia. Semua orang ada bidang kepakaran dia. Kita kena hormati bidang kepakaran masing-masing. Kalau kita bukan bidang nak supir kapal terbang, kan? So tak bolehlah kita nak kata, oh ni kerana kena 5 altitude, kena ni, awak salah, awak patutnya naik macam ni, naik turun macam tu. Oh, orang tu tanya, kau siapa? Oh, saya ustaz. Ustaz nak cakap bawa nak supir kapal terbang, buat apa? Kan contoh dia. Duduk belakang sudahlah. Ni kita penumpang duduk lah, janganlah bising. Dia yang lebih pakar. Kita kena percaya dia sebab dia dah ada lesen. Begitu juga orang yang ada lesen mengajar jadi ustaz. Tiba-tiba ada orang biasa supir kapal terbang sibuk pula nak jadi ustaz. Oh, ini hak masing-masing untuk bicara. Tak boleh. Kena hormat kepakaran masing-masing. Kalau bidang dia jadi pilot, pilot je lah. Melainkan bidang dia memang bidang ustaz. Tapi bidang ustaz ni ada syarat lah. Kena buktikan dah lulus dalam pengajian Islam yang muqtadar. Bukan online, bukan kursus sikit dah jadi ustaz. Sebab tu sekarang kita hati-hati. Golongan profesional, maaf, kalau profesional ngaji Arab tak reti, apa tak reti, pergi kursus kejap dapat sijil, sijil syariah New Sea Malaya. Tanya sijil apa ni? Sijil ikut kursus syariah, lulus. Tak laku dah kan? Macam saya lah pergi dengar sikit, okey saya dapat sijil. Oh, dah pakar? Tak. Dia kena lalu assessment, dia kena baca kitab. Sebab itu dalam tauliah kita cek, kita bagi kitab Arab lah suruh baca. Tak bunyi, oh saya tak pandai baca kitab tapi nak tauliah. Tak boleh. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini dia, kita kena jaga. So istilah ahli sunnah wal jamaah itu istilah yang mengikut laras huruf khas. Tak boleh pakai suka hati kepada istilah yang lain. Lepas tu nak merebutkan istilah ahli sunnati wal jamaah, tak boleh. Sebab tu insyaAllah hari ni, pagi ni pukul 8 pergi ke Masjid Besi Putrajaya, ada perhimpunan para ashabil samahatul mufti. Mufti-mufti, 13 mufti bersatu. Semuanya bersama-sama bersatu menyokong RUU Mufti Wilayah Persekutuan. Sebab ini dah dibuat sejak 2013 lagi. Dah dibincang, dah dilibatkan semua pihak sebenarnya. Cuma bila dah nak siap baru dia orang nak bising saja, nak kacau. Buat perhabis beras kerajaan ni. Kerajaan dah habis banyak duit untuk persiapkan benda tu. Dulu-dulu tak nak bising, sekarang baru nak bising. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. So kita bersama ashabis samahatil mufti untuk mendukung perkara tersebut. Bukan seorang, banyak. Malah bila ditanya 13 lawan 1, common sense lah. Majoriti, bukan nak kata majoriti mesti benar, tapi ini pakar, majoriti yang pakar. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebut di sini, adapun hakikat iman pada syarak menurut pendapat ulama yang muhakkik, maksud dia yang dah kaji dan meneliti makna iman, daripada Asy'ariyah dan Maturidi. Bukan saya cakap, ini imam yang mengarang kitab ni, nama dia Syekh Arsyad Al-Banjari. Sebab tu hati-hati bila duk kritik. Siap bila kata lagi ahli sunnah wal jamaah dikhususkan Asy'ariyah Maturidiyah. Orang Malaysia ni sebut Asy'ariyah pun tak reti. Macam mana nak kata kita kat Malaysia ni majoriti Asy'ariyah? Saya kata orang awam tak boleh menjadi kayu ukur. Kan? Kalau macam tu, undang-undang enactment perkahwinan Islam, negeri Selangor, negeri lain, kita kena buang. Sebab apa? Tak semua orang Selangor faham istilah talak bid'i, talak sunni, talak bid'i. Faham tak tuan? Tak semua orang faham dia tu. Talak raj'i, apa tu? Orang awam tak tahu. Itu istilah-istilah bagi yang berkepakaran. Talak bain sughra, talak bain kubra. Jadi ada detail-detail dia. So itu kalau orang awam tak tahu, kita tak boleh lah jadikan undang-undang. Tak boleh lah macam tu. Tapi masyarakat awam dia ikut authority kerana dia awam.
Yang awam ni dia ada kepakaran dalam bidang perubatan. So kita yang awam dalam bidang perubatan, taat kepada dia, ikut dia. So apa? Dia yang pakar. Allah jadikan manusia ini semua ada kelebihan masing-masing. Tak semua boleh pakar semua benda. So kena hormat, menghormati yang pakar. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini kepakaran Al-Imam Syekh Arsyad Al-Banjari. Dia mengatakan ulama muhakkik daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah di kalangan ahli sunnah. Maka iaitu, apakah definisi iman secara syarak? Tasdiqu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ulima maji'uhu bihi minad din bid-darurah. Artinya menyuguh dan membenar akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati pada setiap apa yang diketahui didatangkannya oleh Nabi daripada pekerjaan agama Islam dengan pengetahuan yang daruri, iaitu sekira-kira sekalian orang awam mengetahuinya, tiada berkehendakkan kepada dalil. Maksud dia apa, tuan-tuan? Dari sini iaitu membenarkan. Tasdik itu maksud dia menyuguhkan atau menyungguhkan atau membenarkan apa? Membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segala apa yang diketahui pasti dia datang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hal agama. Itu iman. Baginda sallallahu alaihi wasallam secara pasti dah tak ada khilaf dah. Tak ada nak bagi makna lain dah. Solat 5 waktu wajib. Itu iman. Membenarkan. Baginda SAW menyampaikan kepada kita kewajipan puasa di bulan Ramadan. Itu maklumin din bid-darurah. Kita benarkan. Tapi beza kalau perkara itu bukan yang daruri. Bid-darurah. Maklumin din bid-darurah. Contoh perkara yang bersifat furu'. Apakah solat witir itu wajib atau tidak? Solat witir. Mazhab Syafi'i tak wajib . Sunat muakkadah lah. Solat witir. Kita kan sunat muakkadah. Melakukan solat witir. Tapi di sisi mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahawa ianya wajib. Bukan fardu tapi wajib. Mazhab Hanafi dia ada istilah fardu, dia ada istilah wajib. Ini dia beza. Mazhab Syafi'i wajib itu fardu dah, fardu itu wajib lah. Ini. Lalu ini ada perbahasan. Seumpama kita tidak mengambil pendapat Hanafi, kita mengatakan ia sunat, dia tidak terkeluar daripada iman. Sebab perkara tersebut bukan maklumin bid-darurah. Tapi perkara tersebut adalah perkara yang mukhtalafun fihi, yang terjadi perbezaan pendapat di dalam sama ada sampainya, kesahihan sampainya ataupun maksudnya. Maksud dia pun kadang-kadang beza. Ada ayat Al-Quran pasti sampai kepada kita. Seluruh ayat Al-Quran itu pasti sampai kepada kita. Daruri dari segi tawaturnya. Maksud dia mutawatir, pasti sampai kepada kita. Kerana terlalu banyak yang meriwayatkannya yang tidak mungkin didustakan atau tidak mungkin sepakat untuk berdusta akan perkara tersebut. Berarti kita membenarkanlah. Cuma kadang-kadang ayat dia ada macam-macam lah tafsiran. Sebab dia terlalu umum. Wamsahu bi ru'usikum. Ada istilah, ada dalam ayat-ayat tersebut. Jadi ini semua apa? Ini semua menunjukkan bahawa dia multi tafsir. Dia tidak qat'i secara makna. Bila tidak qat'i secara makna, maka dia ada tafsiran. Dia boleh menerima perbezaan pendapat di dalam pentafsirannya. Contoh yang paling mudah, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Wala yubdina zinatahunna. Janganlah engkau menzahirkan perempuan. Mereka perempuan-perempuan ini janganlah menzahirkan zinatahunna, perhiasan-perhiasan mereka perempuan,
illa ma zahara, kecuali apa yang zahir daripadanya. Apa yang dimaksud zinah, Ustaz? Zinah ni adalah perhiasan. Perhiasan tu apa? Kalau tuan-tuan pakai bahasa Melayu, perhiasan ni gelang, cincin, rantai. Ni kan perhiasan. Sebab tu tak semudah ambil terjemahan, baca, ambil kamus, tengok kalimat mana, buka letak makna. Bukan. Dia bukan macam tu. Dia maksud dia perhiasan ini auratnya, rambutnya, kan, kulitnya, illa ma zahara minha, kecuali apa yang zahir, terzahir daripadanya. Majoriti ulama adalah wajah dan kedua telapak tangan. Itu bolehlah buka, maksudnya tak ditutup, kan, sini dan ini. Itu pendapat majoriti ulama. Tapi mazhab Syafi'i, ini yang terbalik. Mazhab Syafi'i yang sebenarnya seluruh badan tanpa terkecuali, ila ma zahara minha, adalah pakaian luar dia, yang zahir. Tapi mazhab Syafi'i juga khilaf rupanya. Sebahagian mazhab Syafi'i mengatakan ila ma zahara minha mengikut tafsiran majoriti ulama. Majoriti ulama tu maksud dia apa? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, iaitu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan kita kat Malaysia ni tak semua pakai niqab, Ustaz. Ada yang tak pakai, tak ada masalah. Kerana itu memang khilaf ulama. Tak adalah berarti kita tak pakai ni melanggar iman. Tak. Melanggar definisi ini, bukan. Dia wal hadar abdakumullah, kerana memang hatta Imam Bajuri ni salah seorang ulama Al-Azhar yang hebat di Mesir, di Universiti Al-Azhar, orang Mesir, orang Bagur, Bajuri Al-Baguri. Dia ada karang kitab banyak, dan kitab dia dipakai oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah di Malaysia, di Indonesia, di Nusantara ni kita pakai. Hatta di negara Arab pun pakai, di Mesir masih pakai. So dia disebut tafsiran. Ada ulama dia sebut dalam kitab mazhab Syafi'i tafsiran wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan dia kata inilah tafsiran yang mana pada hari ini yang kita nampak orang dah pakai macam tu. So dia sendiri menceritakan perkara tersebut yang berlaku di zaman dia. Dia zaman bila? Dia zaman Mesir dijajah oleh Napoleon Bonaparte. Ni dia dah sebut perkara tersebut. So ada kelonggaran dalam bab itu. Jadi ini iman, membenarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada segala apa yang diketahui secara pasti datang daripadanya di dalam agama. Makna hakikat iman menurut pendapat mereka itu basitun, mudah, tiada tersusun. Hakikat iman menurut pendapat mereka itu basit, mudah, tiada tersusun. Ini iaitu tasdik, membenarkan, hati membenarkan jua pada yang tersebut itu. Adapun ikrar tu apa? Pengakuan dengan lidah. Jadi bila kita kata iman itu tasdik, tasdik itu bukan pada lidah, tasdik itu dalam hati. Jadi iman ini perbuatan hati, bukan perbuatan alat zahir, anggota tubuh, bukan. Sebab itu dia kata, adapun ikrar dengan dua kalimah syahadah, maka ia bukan hakikat iman. Bukan hakikat iman. Ini. Ia hanya menjadi syarat pada melakukan segala hukum Islam di dalam dunia jua. Jadi dia hanya syarat pada melakukan segala hukum Islam di dalam dunia jua. Maksudnya seseorang itu akan dianggap sebagai apa? Seorang itu dianggap sebagai telah melakukan. Faham? Dia ini boleh, atau kita kata macam ni, dia boleh dianggap sebagai orang Islam. Syarat di dunia ini tidak dianggap sebagai orang Islam sebab kita tahu dia ini orang yang bersyahadah. Kerana hati kita takkan tahu, tuan-tuan. Boleh tak tuan-tuan ada orang dia beriman saya tak nampak,
Tapi ni dia tahu. Mana boleh, itu dalam hati dia, tak ada orang nampak. Saya bagi contoh. Bosnia, saya baru balik dari Bosnia. Tak adalah baru, dah 3 minggu lah juga. 2 minggu 3 minggu. Di Bosnia ni, mereka ini dah Islam sejak 400 lebih tahun dulu. Tahun 14 something diorang dah mula kemasukan Islam. Masjid tertua 14 lebih. Dan madrasah yang saya pergi itu 1537. Setelah Melaka jatuh. Melaka jatuh 1511. 1537 madrasah itu di-establishkan dengan duit wakaf. Sampai hari ini masih bergerak, masih berjalan. Dan mengeluarkan banyak ulama hebat-hebat yang jadi Syekhul Islam Ottoman Empire pun ada. Berarti daerah Bosnia ni Islam dia kuat lah. Bila saya tanya sana, saya ingat dia orang ni keturunan Turki yang tinggal dekat situ. Rupanya tak. Dia orang ini Bosniak nama dia. Golongan Bosniak. Bosniak ini dia kata memang zaman dulu kami ni orang Eropah, asal usul dulu kami ini Ortodoks. Tapi masuk Islam. Kaum Bosniak ini masuk Islam, lepas tu dijadikan guardian oleh Ottoman Empire untuk menggovern Balkan, seluruh Balkan. So dia orang ni Muslim. Kulit dia orang kulit orang Eropah lah, putih gitu kan. Memang kulit orang Eropah, memang muka pun semua muka Eropah. Ni Muslim. Cuma pada setelah Perang Dunia Pertama, bila terjadi Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama bermula dari Sarajevo. Tapi habis Perang Dunia Kedua, maka negara itu menjadi Yugoslavia. Yugoslavia ini komunis. Bila komunis ni, semua yang bersifat Islamik sudah mula dihilangkan. Dilaranglah, masjid ditutup, wakaf mula diambil, kedai-kedai wakaf diambil, kan? Macam-macam lah. Orang Islam dah tak boleh pakai tudung, diajar minum arak semua dan lain-lain. Sampailah tahun 1992 bila unit Soviet dah hancur. Dah tak ada Uni Soviet ni. Lalu maka berpecahlah Balkan ini, Yugoslavia berpecah. Ada Serbia, ada Bosnia, ada Albania, ada Croatia, dan lain-lain. Kan? Kosovo, akhirnya terjadi perang Bosnia yang kita tahu. Dan Malaysia termasuk yang paling awal untuk menolong Bosnia. Hadirin wal hadirat afidakumullah. Jadi lepas mereka selesai perang ni tahun 1965, dah ada perjanjian Washington ke apa tu, yang dekat Amerika tu, perjanjian itu di Matrai. Bila dah selesai perjanjian Matrai, so mereka dah merdeka, dah boleh hidup, mula nak bangun balik negara mereka. So sedikit demi sedikit mereka kembali ke Islam. So sekarang ni diorang tengah kuat nak kembali kepada Islam, azan kuat, semua tu dah normal lah. Madrasah dibangun kembali, dihidupkan kembali. Madrasah yang tua 1700 ditutup sejak zaman Soviet, sekarang dah buka balik. Dah buka tahun 94, dah mula buka, banyak datang. Tapi masih banyaklah rakyat dia yang Muslim belum 100% mengamalkan Islam. Maksud dia ialah ada yang tidak berhijab, masih banyaklah di jalan-jalan. Tapi hakikatnya dia orang Muslim. Bila nak beli tu, kita ingat bukan Islam. Kita masuk dia tengok orang Melayu je, Assalamualaikum, you from Malaysia. Waalaikumsalam. Ya Muslim? Yes, all of us is Muslim. Memang Muslim. Tapi kita tak tahu sebab kita ingat macam orang Eropah lah. Tapi ternyata mereka itu Muslim. Ini. So, apakah kalau seumpama saya pergi Bosnia, jumpa orang tak pakai hijab, tak pakai tudung, nampak muka kulit macam orang Eropah, dia terus sebagai Islam atau dia bukan Islam? Secara zahirnya saya boleh tahu dengan ikrar. Betul. Secara batinnya saya tak dapat nak tahu. Itu antara dia dengan Allah SWT sahaja.
Tapi secara zahir nak berlakukan dia tu Muslim atau tidak Muslim, ikrar tadi. Kerana di Bosnia, maka kita tahulah semua itu Muslim. Kalau ada dia meninggal, kan, dia meninggal, basically dia ditanam dengan cara Islam lah. Dimandikan dengan ni. Ustaz, tapi dia tak pakai tudung, contoh dia. Ingat, pakai tudung adalah wajib secara syarak. Bila tidak memakai tudung, bukan berarti dia jatuh kufur. Jangan salah. Diampunkan atau tidak, itu antara dia dengan Allah SWT, bukan kau. Bila dia meninggal, dia berhak untuk dimandikan, dia berhak untuk disolati, dia berhak untuk dikuburkan di kuburan Islam. Harta dia berhak untuk diwarisi oleh ahli waris dia yang Islam, sebab dia Muslim. Ini hanya sebab mungkin di dunia ini dia tidak begitu taat, bukan menjadi asbab untuk kita kafirkan. Ini hati-hati. Sebab tu ada yang falasi, saya terbaca karut-karut kadang nak lawan RU Mufti ni, macam-macam tahayul dia buat. Oh, bahaya kalau kita meluluskan RU Mufti, akan menyebabkan orang Islam di Malaysia ni kafir mengkafir. Saya kata solat di belakang imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi tak sah. Sebab apa? Sebab dia bukan Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah ni buku ni. Berhati-hati dalam bab takfir, tuan-tuan. Mengkafirkan tu tak semudah-mudahnya. Tak semudah-mudahnya. Selagi dia itu bersyahadah, maka dia ahli kiblat. Bila dia ahli kiblat, sah tak kita solat belakang dia? Sah. So ada tak hari ini kita di kalangan ahli sunnah ni pergi ke Mekah ni tak nak solat di belakang Masjidil Haram? Kita solat. Siapa kata tidak solat? Solat Jumaat kita solat. Kenapa? Dia masih mukmin, dia masih Muslim. Dia beza aliran. Itu antara dia dengan Allah SWT. Dia mukmin tak? Dia mukmin. Sah tak solat di belakang dia? Sah. Ada tak hari ini negeri yang dah mewartakan Ahli Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah Maturidiyah, Johor, Kelantan. Ni yang dah diwartakan. Sabah. Apa lagi? Melaka. Melaka masuk dalam enactment. Apa dia kata? Ada tak dekat sana orang yang bukan ahli sunnah aja? Atau yang tidak ikut Asy'ariyah Maturidiyah aja? Terus tak solat. Tak solatkan dia. Tak mandikan dia. Ada tak? Tak ada. Tiba-tiba tahayul macam mana kata, oh kalau wilayah dua RU ni orang dah tak nak solat di belakang. Ini falasi kita panggil. Saya kata bahaya falasi ni. Nah, macam mana kita nak tetapkan dia itu seorang Muslim di dunia? Kita tak tahu hati dia. Satu-satunya cara dengan iqrar. Kalau dia syahadah, Muslim lah. Oh, kena tanya dululah dia syahadah, Ustaz. Syahadah tu ibarat je lah. Tapi takkanlah kita nak tanya dia syahadah. Bila dia jawab Assalamualaikum, terutama di Sarajevo, di Bosnia, berarti dia Muslim lah. Sebab kalau yang Kristian, dia takkan sebut salam. Dia sebut hi, how are you? Macam tu je lah. Dia pakai salib. Ini. Tapi kalau tak disebut salam, dia Muslim. Walaupun dia tak pakai tudung. Tapi dia dibagi tahu. Kita diberitahu oleh orang Bosnia, dia Muslim. Dan di kalangan ustaz-ustaz dia pun kata it's okay, kita pelan-pelan dakwah. Dia sebut pelan-pelan dakwah. Kerana apa? Diorang dari 1945 sampai tahun 92 jadi komunis, tuan-tuan. Dipaksa menjadi komunis. Berapa tahun? Yang selamat dari komunis ni hanya anak syekh-syekhnya. Tu pun banyak anak syekh pun dah tak selamat dah. Ini kena faham. Hadirin wal hadrah hafizakumullah. Tu pelan-pelan. Lalu dia sebut iaitu ia menjadi syarat pada melakukan segala hukum Islam di dalam dua dunia juhud. Kata Syekh Sa'duddin di dalam syarah Aqaid. Sa'duddin tu apa? Imam Taftazani. Nama dia Sa'duddin At-Taftazani. Dia ada syarah kitab akidah. Nama dia Akidah Nasafiyah. Syekh Sa'duddin At-Taftazani mensyarahkan kitab Akidah
Nasafiyah. Akidah Nasafiyah itu adalah akidah mengikut neraca Maturidi. Ada dah masuk di alam Melayu zaman dulu. Ni bukti dia. Tersebut dah. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kalau baca dalam kitab-kitab, Wali Sembilan juga menukilkan daripada kitab-kitab mazhab Maturidi. Contoh dia kitab At-Tamhid oleh Salimi dan lain-lain. So dia kata di sini, kata Syekh Sa'duddin di dalam kitab Syarah Aqaid, kaul pendapat inilah yang dipilih oleh Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Kerana tasdik yang di dalam hati itu sungguh pun ia hakikat iman, tetapi ia batin tersembunyi. Mana orang tahu? Yang tahu hanya Allah SWT. Nak berlakukan hukum zahir, kita kena nampak dia itu Muslim. Dia dah pernah solat ke, dia pakai hijab ke, dia bagi salam ke, dia mengakui walaupun dia tak syahadah, dia kata ana Muslim ke, itu dah cukup. Ini dah cukup. Ada yang kata dita'ayunkan, ditentukan kena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ulama kata itu bagi orang yang bukan Islam, bila dia nak masuk Islam ditertentukan. Itu pun khilaf. Ada yang kata tak wajib. Bila dia kata aku percaya Allah itu Esa, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, dah cukup. Ada yang kata tak payah, dia kata Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dah cukup untuk menetapi keislamannya atau menetapkan syahadah tadi. Ini beza pendapatlah di kalangan ulama. Bagi orang yang bukan Islam bila dia masuk Islam. Tapi kalau orang yang dah lahir Islam, atau kita pergi negara yang majoriti Islam, bila dia cakap salam tu dah tanda dia Muslim. Bila dia pakai hijab, dah tanda dia Muslim. Dia pergi ke masjid, lebih-lebih lagi jelas dia Muslim. Ini. So disebut di sini. Lalu disebutkan, maka tak dapat tiada baginya daripada ada alamat tanda yang menunjukkan atasnya, iaitu ikrar. Kena ada tanda. Dan dalam hal ini iaitu ikrar dengan dua kalimah syahadah, supaya diperlakukan atasnya segala hukum Islam di dalam dunia. Jadi menurut Sa'duddin, dia dita'ayunkan, tu saya kata khilaf tadi, dita'ayunkan dengan dua kalimah syahadah. Lalu dia kata, maka menurut kaul pendapat ini, barang siapa ada di dalam hatinya tasdik pada yang tersebut itu, siapa yang ada di dalam hati dia membenarkan tadi itu, dan ada pada lidahnya ikrar, dan lidahnya juga berikrar, bersyahadah dengan dua kalimah syahadah, maka orang itu mukmin pada batin, iaitu pada pengetahuan Allah Ta'ala, kerana diperoleh hakikat iman itu tasdik, dan mukmin pula ia pada zahir. Kitalah contoh dia. Maksud dia apa? Bila ada orang dalam batin dia membenarkan, dan pada lidah dia juga dia berikrar, maka dia zahiran wa batinan, dia itu Muslim, dia itu mukmin di akhirat, mukmin di dunia. Maksud mukmin di dunia kerana ada ikrar, kita tahu dia itu orang Islam, kita memberlakukan dia hukum Islam. Di sisi Allah dia juga mukmin, yang menyebabkan dia selamat daripada kekal dalam api neraka. Maksud mukmin akhirat ini yang penting. Kerana kalau dia mukmin di dunia, tidak mukmin di akhirat, tu nama dia munafik. Kenapa munafik? Dalam dunia je nampak mukmin, akhirat tidak mukmin. Ni sehingga dia jadi munafik, dia fi darkil asfal. Ada juga dia mukmin di akhirat tapi tidak mukmin di dunia, kerana tak ada yang tahu, dia ikrar. Contoh dia orang bukan Islam. Bila dia tengok Islam ni, dia percaya Islam agama yang benar. Dia belum melafazkan lagi, dia masih menunggu, dia dah percaya dah. Dia tak berani, tak tahu macam mana nak masuk Islam. Dia bukannya orang Islam, dia tahu kena syahadah ke kena apa, tapi dia percaya Islam, dia percaya Allah, dia percaya Nabi Muhammad. Lepas tu dia meninggal. Kita semua tahu dia tu bukan orang Islam. Mana kita tahu hati dia dah beriman? Dibakar lah jenazah dia, contoh dia. Sebab apa? Ikut agama dia lama dia adalah dibakar. So dia pun bakar, keluarga dia bakar dia.
tapi ternyata di akhirat dia masuk syurga, atau tak kekal dalam api neraka, masuk syurga lah. Sebab apa? Sebab di sisi Allah dia dah beriman. Ni ada uzur yang menyebabkan dia tak syahadah sebab dia tak tahu. Tu. Jadi nak tutup ini, dia kata apa? Iaitu tasbik pada zahir, yakni ada pengetahuan manusia kerana baginya ada alamat iaitu ikrar, maka diperlakukanlah atasnya segala hukum Islam di dunia, yakni sah dinikahkannya dengan orang Islam dan sah jadi imam sembahyang. Tu saya kata. Siapa kata apa imam Masjidil Haram ke mana ke kita tak nak solat belakang dia, sah solat dia, sah jadi imam sembahyang, dan sah dimakan sembelihannya, sah, dan sah disembahyangkan atasnya apabila ia mati, dan sah, bukan lagi sah, wajib dan sah ditanamkannya pada kubur orang Islam, dan sah diwaris oleh kerabatnya yang Islam, dan barang sebagainya daripada segala hukum Islam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah kita ittifaq sekadar ini. Pada bulan hadapan kita sambung. Dan barang siapa di dalam hatinya ada tasdik tetapi pada lidahnya tiada ikrar, aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.